Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Jadi berkata muallif pengarang kitab ni, itu kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, iaitu bagi al-alim al-allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Di mana kita masih lagi dalam bab yang ke-13, al-babus salis asyara fi fadilatis shaum, dalam pada menerangkan kelebihan-kelebihan fadilat berpuasa, ya. Kita sampai pada muka surat yang ke-68 kalau kitab Jawi, baris yang ke-9, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Qala Allah Ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bih. Ya. Jadi dalam hadis ini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. yakni kalau hadis yang biasanya hadis itu sandaran kita, mana sandaran hadis tersebut, kenyataan tersebut, perkataan tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini adalah hadis qudusi, yang mana sandarannya kepada Allah Taala, ya. Yakni pada hadis qudusi, bermula puasa itu bagiku dan aku yang membalaskan dengan dia, yakni balasan yang banyak tiada ditentukan kadarnya. Jadi bila Allah Taala menyatakan, Allah berfirman bahawa puasa itu ganjarannya aku yang akan tentukan. Makna tak dapat kita nak sukat ataupun tak dapat kita nak tentukan betapa banyaknya atau betapa besarnya yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada seseorang hamba yang mengerjakan ibadat puasa itu, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang akan menentukan sejauh mana keikhlasan, ya, ataupun sejauh mana puasanya itu diisi dengan amalan-amalan kebaikan, kebajikan, ya. Kata qil,
Ini dikatakan bahawa maknanya bahawasanya puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadat kepada aku, dan ialah yang didahulukan pada aku daripada ibadat yang lainnya. Ini menurut setengah kenyataan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam kenyataan hadis yang lain ada dikatakan bahawa puasa itu sebagai amalan yang paling Allah Taala kasihi. Ya, puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadat kepada aku. Ini di sisi Allah Taala, amalan puasa itu lebih Allah Taala kasihi nak dibandingkan dengan amalan-amalan ibadat yang lain, ya. Sedekah ataupun haji, ya, dan sebagainya, atau apa, amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang merupakan ibadat, ya. Amalan puasa ni Allah Subhanahu Wa Taala lebih kasih. Sebab apa? Amalan puasa ni dia dilakukan ataupun dikerjakan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dilakukan amalan puasa itu dalam keadaan bukannya kita nak menunjuk-nunjuk pada orang. Maknanya kita akan lebih bersifat tawadhu, rendah diri, menahan kesabaran. Banyak fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang terkandung, hikmat-hikmat, ya, yang terkandung di dalam amalan puasa itu, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan amalan puasa itu sebagai amalan yang paling dikasihinya, ya. Dan perceraian antara hadis qudsi dan Quran, bahawa di sini nak dinyatakan tentang perbezaan antara hadis qudsi dengan Quran, ya. Sebab apa? Hadis qudsi ni sandarannya kepada Allah Taala juga. Maksudnya Nabi SAW bersabda bahawa Allah telah berfirman. Ini selalunya hadis qudsi kita akan temui sandaran hadis seperti itu. Maknanya sahabat telah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Allah telah berfirman. Jadi bila Allah telah berfirman, selalunya kita tahu firman Allah adalah Al-Quran, ya. Biasanya kita tahu lah Al-Quran tu kalamullah, firman-firman Allah. Tapi ada kategori lain yang mana firman Allah Ta'ala juga pada sudut maknanya adalah daripada Allah, tetapi pada sudut lafaznya adalah daripada lafaz-lafaz baginda Rasulullah SAW sendiri, ya. Jadi di sini ada perbezaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Kalau Al-Quran ini lafaz dan maknanya daripada Allah Ta'ala, maknanya lafaz pun Nabi tak bukan Nabi guna lafaz baginda, bukan. Maknanya lafaz tu memang daripada Allah Ta'ala, begitu lafaznya. Kalau alif lam mim, begitulah. Maknanya daripada Allah Ta'ala lafaz-lafaz tu. Yang kita baca tu semua lafaz daripada Allah Ta'ala. Ya, daripada segi maknanya pun daripada Allah Ta'ala juga. Maknanya kita sandarkan pengertian mafhum, pengertian makna tu sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Manakala hadis qudsi ni adalah firman Allah Ta'ala juga, tapi pada sudut maknanya. Namun pada sudut lafaznya mungkin datang daripada Nabi SAW. Maknanya mungkin menerusi mimpi ataupun pemahaman baginda Nabi SAW atas sesuatu perkara tu. Sebaliknya hadis nabawi kita sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW pada sudut lafaznya, mana lafaz-lafaz baginda ataupun perbuatan-perbuatan baginda, ya, mana ataupun diamnya baginda, mana segala amal perbuatan yang disandarkan kepada baginda Nabi SAW, bukan saja pada lafaznya saja, mana segala yang penzahiran daripada Nabi SAW, sifat-sifat baginda yang kita sandarkan kepada Nabi SAW, itu adalah hadis nabawi. Dan begitu juga pada sudut maknanya pun, maknanya segala hadis-hadis yang kita baca, makna itu mestilah seperti mana yang Nabi SAW nak kita fahamkan. Makna itu pun juga kita sandarkan kepada Nabi SAW. Jadi perbezaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi adalah sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Itu lafaz dan makna apabila disandarkan kepada Allah itu adalah Al-Quran. Tapi kalau lafaz sahaja daripada Nabi SAW tetapi maknanya daripada Allah Ta'ala, itu biasanya dikenali sebagai hadis qudsi, ya. Tapi kalau lafaz dan maknanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah hadis nabawi. Baik,
Dan perceraian antara hadis qudsi dan Quran. Jadi di sini nak dinyatakan tentang perbezaan antara hadis qudsi dan Quran. Sebenarnya ada banyak lagi perbezaan-perbezaan, ya. Kalau kita nak bahaskan tentang perbezaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi ni, ada pada banyak sudut boleh kita tengok perbezaan-perbezaannya. Ini pada sudut maknanya, baik pada sudut nisbahnya, pada sudut sanadnya, ya, sandarannya, pada sudut dalil-dalil dan kelebihan-kelebihan pembacaannya. Kalau macam Al-Quran ni kita baca dia, kita akan dapat pahala seperti membaca Al-Quran lama, dan satu huruf dapat ganjaran 10 hasanah kebaikan. Sebenarnya kalau hadis qudsi kita baca, kita akan dapat pahala juga, tapi pahala yang bersifat umum. Kita tak dapat pahala macam kita baca Al-Quran satu huruf dapat 10 hasanah kebaikan macam tu, ya. Jadi pada beberapa sudut banyak perbezaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi ini, ya. Dan di sini dinyatakan bahawasanya Quran diturun akan dia bagi melemahkan makhluk. Ini mendatangkan seumpamanya dengan yang terlebih pendek surah bersalahan hadis qudsi, maka tiada ia melemahkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat untuk melemahkan manusia itu dengan segala keupayaan akal mereka, fikiran mereka, keupayaan mereka nak mengemukakan sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran itu, mereka akan menjadi lemah. Jadi Al-Quran diturunkan atas maksud itu sebagai mukjizat untuk melemahkan. Sebab waktu Al-Quran diturunkan, manusia pada zaman Nabi SAW, mereka sangat cenderung kepada ilmu bahasa, syair, kata-kata yang dapat memberi kesan pada jiwa, ya, sehingga ada kata-kata yang sampai dapat melukakan hati dan perasaan orang, ada yang dapat menggembirakan orang. Mana dengan perkataan mereka dapat susun menjadi ayat-ayat ataupun bait-bait syair yang mereka lantunkan, hingga ada yang dapat membangkitkan semangat untuk berperang dan sebagainya. Jadi apabila perkataan-perkataan ini, ya, dibandingkan dengan Al-Quran, ya, mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tu untuk melemahkan segala keupayaan mereka nak berkata-kata, nak bersyair ataupun nak berpidato ataupun nak berhujah pun, maka menjadi lemah dengan sebab datangnya Al-Quran ini. Mereka tak mampu nak menandingi keupayaan Al-Quran. Namun hadis qudsi bukan diturunkan atas maksud tersebut, ya. Mana hadis qudsi bukan maksudnya untuk melemahkan manusia dengan seperti mana tujuan Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat, ya. Dan tiap-tiap daripada Quran dan hadis jadi ibadah dengan membaca akan dia, ya. Ini walaupun kita baca hadis qudsi ke hadis nabawi ke, juga akan mendapat pahala, ya. Tak semestinya kita baca Al-Quran saja dapat pahala, baca hadis tak dapat pahala. Dapat pahala juga, tapi pahala untuk pembacaan Al-Quran tu sebagaimana yang Nabi SAW ada nyatakan, bahawa satu huruf Allah Ta'ala akan kurniakan 10 hasanah kebaikan, ya. Itu sekurang-kurangnya, ya. Dia boleh mencapai sehingga 700 kali ganda. Sebab apa? Amalan untuk umat Nabi Muhammad SAW, setiap amalan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali ganda, ya. Dan boleh mencapai hingga 700 kali ganda, dan boleh lebih pada tu. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u bighairi hisab. Untuk Allah Ta'ala melipat gandakan sesuatu ganjaran pahala tu, Allah boleh saja bila-bila dia nak buat untuk sesiapa yang dia suka, ikut tahap keikhlasan. Mungkin seseorang tu dia beramal dengan lebih ikhlas walaupun dengan sedikit, tapi Allah Ta'ala suka, maka amalannya boleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Itu tidak mustahil, ya. Jadi faham, ya, itu adalah perbezaan yang nak dinyatakan tentang perbezaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Habis, ya, sikit je nak dinyatakan dia. Dan membaca Al-Quran dan membaca hadis ni dua-dua akan dapat pahala, ya. Dua-dua akan dapat pahala. Mana kita kena banyak baca Al-Quran dan banyak baca hadis, kan di situ juga akan mendatangkan pahala. Baca surat khabar tak dapat pahala, baca majalah tak dapat pahala, ya. Baca buku komik apa ni semua tak dapat pahala. Baca URTV ke apa ni semua tak dapat pahala. Mangga ke apa ni semua tak dapat pahala. Tapi baca Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tak kira lah hadis yang pendek-pendek, sependek-pendeknya pun dapat pahala,
Ya, apatah lagi Al-Quran, sependek-pendek surah kita baca qul huwallahu ahad pun, ya, berapa besar pahalanya, ya. Habis, ya. Jadi meriwayatkan dia Tabrani, firman Allah Ta'ala pada barang yang dihikayatkan daripadanya oleh Nabi SAW, tiap-tiap kebajikan dibalaskan dengan 10 ganda. Nampak? Maksudnya setiap amalan kebajikan untuk umat ini akan Allah Ta'ala balas dengan 10 kali ganda, hingga boleh mencapai 700 ganda. Nampak? 700 kali ganda, melainkan puasa. Namun puasa berapa kali ganda Allah Ta'ala nak bagi itu, Allah Ta'ala boleh bagi lebih lagi, ya. Maka bahawasanya bagiku dan aku yang membalaskan dengan dia. Jadi untuk ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa ni hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya, kerana Allah Ta'ala simpan, sembunyikan, ya. Kerana mereka menyembunyikan amalan mereka. Mana siapa tahu orang berpuasa bukan dia ada menunjuk-nunjuk, angkat tangan aku puasa, tak ada. Ya, dia senyap, dia relax je. Kita pun tak tahu dia ni puasa ke tak puasa, melainkan bila dah masuk waktu, dia pun bergegah cari air ke, cari kurma ke, nak buka puasa. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, ya, yafrahu bihima farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Lis-shaimi farhatani yafrahu bihima. Mana untuk orang yang berpuasa, lis-shaim, shaim itu daripada perkataan shaum, sirah isim fa'il. Mana untuk orang-orang yang berpuasa, farhatani, ni sirah tasniah, ada dua kegembiraan, ya, yafrahu bihima, yang mana mereka akan gembira dengan kegembiraan tersebut. Farhatun inda iftarihi, satu kegembiraan yang akan didapatinya, yang diperolehi mereka ketika berbuka, ketika iftar tu. Waktu tu seronoklah nak layan perut yang kosong tu, ya. Semua nak makan. Air cendol ada, ais kacang ada, air tahu, soya ada, macam-macam semua ni. Lepas tu ada makanan apa lagi, burger, roti john ada, murtabak ada. Seronok ni nak makan ramai-ramai ni. Tapi ialah kegembiraan lah. Yang makan bukan boleh makan semua pun, sebab tu kita makan berjemaah, ya. Kegembiraan tu dapat dirasai bersama, kita makan sama-sama, ya. Sebab nak menikmati semua tu, kalau kita seorang makan ni tak seronok, tak gembiranya. Walaupun makan tu banyak, sekejap dia lah gembira. Mana seorang dah sengkak perut habis dah tak seronok, tak nak sembang pun tak ada, nak cerita apa-apa pun tak ada. Tapi kalau ada ramai-ramai tu berbuka puasa tu, rasa lebih gembira, ya. Menikmati hidangan jamuan berbuka puasa tu. Jadi kegembiraan yang pertama ketika berbuka, ya, inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang keduanya dalam kehidupan akhirat nanti, iaitu akan dapat bertemu dengan Tuhannya. Allahu akbar. Sabda Nabi SAW, bagi orang yang puasa dua kesukaan, yang suka ia dengan keduanya, ya, ini kegembiraan yang akan diseronok sangatlah gembiranya, ya. Satu kesukaan pada ketika berbukanya, yakni dalam kehidupan dunia ni, waktu dia berbuka puasa tu, yakni dengan sebab hilang laparnya dan dahaganya pada ketika hari berbukanya. Kata qil, ini kata menurut setengah pendapat, dengan sebab tamam puasanya, yakni gembiranya sebab apa, dia dapat menyempurnakan puasanya, ya. Daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari tu, dia dapat jaga puasanya tu, dapat jaga perkataannya, lidahnya, dapat jaga perbuatannya, dapat jaga amal ibadatnya. Jadi dia akan merasa gembira, ya. Waktu tu dia, alhamdulillah, dapat juga aku lawan hawa nafsu aku pada hari ini, ya. Jadi itu satu kegembiraan, menang dia dalam melawan hawa nafsu dia, dan sempurna ibadatnya. Dan satu kesukaan tatkala berjumpa akan Tuhannya, yakni pada hari kiamat nanti. Allah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kata Wahab bin Munabbih, tiada bagi orang mukmin kesenangan melainkan berjumpa akan Tuhannya dengan mendapat balasan pahala atau dengan menilik kepada wajah Tuhannya. Jadi kegembiraan bagi orang-orang mukmin itu ialah apabila dia mendapat ganjaran, balasan pahala atas segala amal ibadat yang dilakukannya atas muka bumi ni, ya. Atas muka bumi ni kita buat amal ibadat kita bukannya nampak pahalanya, hanya dijanjikan saja, kita tak nampak lagi.
Nampak tak pahala semayang kita, zikir kita, bacaan Al-Quran, tasbih, takbir kita tak nampak lagi. Tapi dengan iman kita, kita percaya Allah dah janjikan ganjaran untuk kita, ya. Jadi kegembiraan orang beriman ialah apabila di akhirat nanti Allah memberi ganjaran pahala-pahala atas segala amalan kebajikan. Oh, benarlah segala apa yang kita percaya pada waktu kita hidup di dunia tu, di akhirat Allah Ta'ala kurniakan balasan-balasan. Itu kegembiraan untuk orang-orang yang beriman, ya. Dan kegembiraan yang kedua bagi orang yang beriman ialah apabila dah masuk syurga nanti. Masuk syurga ni apa amalan dia? Dah masuk syurga. Dalam syurga ni 3 je. Pertama, dia akan makanlah sepuas-puasnya, ya. Dalam syurga 3 amalan ahli syurga. Makan hidangan, mau pokok apa buah. Tengok burung terbang datang nak jadi goreng ke panggang ke, dia datang terus. Makan apa saja, minuman, nak mabuk-mabuk, cedok saja air sungai tu. Air susu ada, air madu ada, air arak ada, ya. Itu makan apa, hidangan-hidangan tu semua makan, ya. Buah-buahan dalam syurga, menikmati makanan. Yang kedua, apa amalan ahli syurga? Setubuh, ya. Penghuni syurga sibuk setubuh. Kalau setakat seorang bidadari tak sibuk. Ni macam ni dia tunggu kalau penghuni syurga tu, orang beriman, ya. Begini, beratur nak tunggu dilayani. Sibuk, mana ada masa. Lepas makan dah kenyang, apa lagi pilih seorang bidadari. Orang perempuan dia adalah layanan suami dia lah, ya. Jadi sibuk dengan ini. Yang ketiga, dah sibuk makan, dah sibuk bersetubuh dengan bidadari ini semua. Sibuk apa lagi? Ziarah. Jom kita pergi jumpa kawan kita dulu kat dunia dulu. Siapa? Tok Imam ke apa ke, Tok Bilal gitu. Dah puas jumpa ahli karyah atas. Jom kita jumpa saudara tok kita yang dulu-dulu ni, boleh tak? Boleh. Pergi naik tingkat atas balik, jumpa tok, peluk semua, ziarah. Sampailah ziarah. Jom kita pergi ziarah nabi-nabi pula, ziarah alim ulama, orang soleh ni semua, ziarah. Apa lagi nak buat? Dah habis ziarah, balik makan. Dah habis makan, pilih bidadari seorang. Dah boring dengan bidadari, dia bukan boleh melekat dengan bidadari. Tak boleh, dia ada kerja lain, nak jumpa sahabat lagi, nak pergi berbual-bual lagi, ya. Nak pergi ronda kat pasar lagi. Dalam syurga pun ada pasar dia, ya. Pasar wajah ada, macam-macam pasar dia, ya. Betul lah, dah habis semua dah. Allah nak ziarah apa lagi dah, Nabi pun dah. Ziarah Allah Ta'ala, inilah yang paling gembira sekali bagi orang. Kita nak pergi ziarah Allah Ta'ala, nak pergi melihat wajah Tuhan, ya. Ini kegembiraan bagi orang beriman yang paling gembira sekali dalam syurga. Lepas dah habis ziarah kawan-kawan, saudara mara, nabi-nabi ini semua dah ziarah dah. Last sekali nak ziarah siapa lagi? Allah Ta'ala lah yang kita kena ziarah, ya. Itu orang beriman tu, itu kegembiraan paling seronok sangat tu. Kita nak pergi jumpa Tuhan kita. Jadi itu kita kena tanam dalam hati kita kecintaan pada Allah untuk melihat wajah Allah Ta'ala nanti dalam kehidupan akhirat nanti, ya. Itu kata Wahab bin Munabbih, tiada bagi orang mukmin kesenangan melainkan berjumpa akan Tuhannya dengan mendapat balasan pahala atau dengan menilik kepada wajah Tuhannya. Itulah kegembiraan sebenar bagi orang beriman. Kalau dalam hati itu tak ada berahi nak tengok wajah Allah Ta'ala, ini iman kita tu, kita kena ragu-ragu. Apa hal iman aku ni? Nak tengok wajah Allah Ta'ala pun tak mau ni, apa hal ni? Itu ada masalah tu. Kalau kita tak mau melihat Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala nak tengok kita ke? Allah pun tak sudi nak melihat kita. Tapi kalau kita ni betul-betul beria-ria, ya Allah, aku nak tengok engkau dalam kehidupan akhirat tu, Allah Ta'ala pun dia akan buka lah jalan-jalan untuk kita beramal, untuk menuju supaya kita dapat melihat wajahnya nanti satu hari, insya-Allah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya berubah bau mulut bagi orang yang puasa itu terlebih baik pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi, yakni pada kamu. Ini maksudnya apa? Mulut orang-orang yang berpuasa tu kalau di dunia ni memanglah baunya, mana ada bau kasturi pun.
Sendiri pun boleh bau lah. Letak tangan depan tu bau. Ada kasturi? Tak ada bau kasturinya kat dunia ni. Yang dimaksud bau kasturi ni kat akhirat nanti. Jangan kita puasa-puasa daripada pagi dalam buka puasa tak ada bau kasturi pun. Memanglah tak bau kasturi, bau busuk dalam perut, makanan hadam tu proses, ya. Tapi di sisi Allah, ya, untuk orang-orang yang berpuasa ni, bukan kata untuk orang berpuasa je, setiap amalan-amalan ibadat kita, amalan-amalan kebaikan yang kita buat, dia akan dalam kehidupan akhirat nanti dia akan menjadi dalam bentuk bau-bauan yang harum. Ya, bacaan Al-Quran kita, solat kita ke, zikir kita ke, ya, itu juga puasa. Semuanya akan menjadi bau-bauan yang harum, ya. Dan untuk orang yang berpuasa ni, keharuman yang akan terhasil daripada mereka adalah haruman kasturi, ya, untuk amalan puasa, ya. Itu kata qila, dikehendaki dengan demikian itu bahawasanya Allah Ta'ala membalas akan dia pada akhirat dan empunyanya dapat pahalanya afdal daripada bau kasturi. Ini dan menukil oleh Qadhi Husain akan bahawasanya bagi taat itu pada hari kiamat bau yang baik. Jadi bagi setiap amalan ketaatan pada hari kiamat nanti akan mengeluarkan bau-bauan yang harum, ya. Setiap amalan ketaatan kita tu ada bau keharuman dia. Macam kat dunia ni, bau harum tu bukan satu jenis aja, macam-macam harum ada. Ada harum kasturi, ada harum ambar, ada harum gaharu, ya, berbagai-bagai jenis haruman ada. Ada harum bau ros, mawar, ada harum, ya, macam-macam jenis. Jadi begitu juga amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan pun bukan satu jenis aja. Semayang je dah, ya, ada semayang, ada puasa, ada zakat, haji, ya, dan sebagainya, bacaan Al-Quran. Jadi setiap amalan-amalan ketaatan ini akan mengeluarkan bau-bauan yang harum. Ya, pada hari kiamat bau yang baik akan mengeluarkan bau yang baik. Maka bau puasa pada hari kiamat seperti bau kasturi. Itu yang dimaksudkan. Mana pada hari kiamat nanti harum tu, harum amalan puasa itu akan dimanifestasikan dalam bentuk haruman yang berbau kasturi. Itu yang dimaksudkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatil baridah. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimatul baridah? Qala as-sawmu fi syita' al ghanimatul baridatu. Dan sabda Nabi SAW, lazimkan olehmu akan ghanimah yang segera. Sembah mereka itu, ya Rasulullah SAW. Dan apakah ghanimah yang segera itu? Sabda Nabi SAW, sabdanya puasa pada waktu sejuk. Itulah ghanimah, yakni tawanan yang segera. Apa maksudnya? Maknanya Nabi kata, bersegeralah, ni lazimkan olehmu akan ghanimah yang segera. Ghanimah yang segera ni maksudnya apa? Kita nak dapat ghanimah ni apa? Ghanimah ni maksudnya harta rampasan daripada perang. Mana bila kita perang kita dapat tawan. Ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Jadi nak dapat ghanimah ni bukanlah senang, nak kena perang dulu. Dia bukan boleh-boleh terus pergi rampas aja dah. Harta orang dah perang dulu, dah menang barulah dapat harta ghanimah tu. Ya. Ya. Di sini Nabi SAW kata, alaikum bil ghanimatil baridah. Lazimkan olehmu segera mendapatkan harta ghanimah yang segera. Ya. Sahabat tu nak dapat ghanimah segera ni macam mana? Apa yang dimaksudkan ghanimah segera ni? Selalunya nak dapat ghanimah ni bukan segera. Nak kena perang dulu, nak perang bukannya segera. Ya, nak atur pedang apa semua ni, kenderaan apa ni semua, ya. Apa kelengkapan peperangan tu nak disediakan, lepas tu perang tak tahu bila nak habis pula, ya. Itu baru kalau menang baru dapat ghanimah. Mana nak dapat ghanimah bukan kata boleh dapat segera dah. Ni Nabi kata lazimkan olehmu dapatkan ghanimah yang segera ni. Sahabat bertanya, apa ghanimah segera ni ya Rasulullah? Apa ghanimah yang segera itu? Sabdanya, puasa pada waktu sejuk. Yang ni pada waktu sejuk ni, itulah peluang untuk kita berpuasa. Mana kalau nak bandingkan dengan waktu panas, kita puasa larat dah. Mungkin setengah hari boleh lah kot. Panas ya Allah, haus tekak, tak larat puasa.
Jadi waktu sejuk kita berpeluang untuk mengaut pahala puasa tu dengan sepenuh-penuhnya. Maknanya kita akan tahan puasa kita dan kita akan ada kekuatan untuk buat amalan-amalan yang lain. Ya, mana kita nak selesaikan puasa kita tu dengan tenang tu tak ada masalah. Sebab apa? Kesejukan tu kita boleh kawal kita punya lapar. Nak bandingkan dengan keadaan panas, kehausannya tu, nak dapat ghanimah bukan senang. Ya, biarlah nak menang lawan dengan nafsu tu, menang lawan nafsu baru boleh dapat harta rampasan. Itu maksud dia, ya. Jadi nak dapatkan harta rampasan yang senang tu ialah apabila dalam musim sejuk tu pulun puasa sunat lah, ya. Habis waqala sallallahu alaihi wasallam man shama yawman min Ramadan, man shama yawman min Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara fa idza tamma Ramadan la yuktabu alaihi dhanbun ila al-hawlil akhir fa in mata qabla Ramadana akhar jaa yaumal qiyamati wa laysa alaihi dhanbun. Allahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman min Ramadana, barang siapa yang berpuasa sehari daripada bulan Ramadan, ghufira lahu, akan diampunkan baginya ma taqaddama, apa yang telah terdahulu, min zambihi, daripada dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang, ya. Fa idza tamma ramadana, apabila selesai Ramadan, la yuktabu alaihi zambun ilal haulil akhir, mana sehinggalah kepada akhir bulan Ramadan tu selesai, maka dituliskan atasnya, ya, tidak akan dituliskan atasnya sebarang dosa pun hinggalah ke akhir tahun, mana hingga ke tahun yang berikutnya. Fa immata qabla Ramadan akhar, jikalau dia mati sebelum menjelang Ramadan yang berikutnya, jaa yaumal qiyamati, dia akan datang pada hari kiamat nanti, walaysa alaihi zambun, dalam keadaan tidak berdosa. Allahu akbar. Ini kelebihan bagi orang yang berpuasa, ya. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa puasa sehari daripada bulan Ramadan, diampuni baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Maka apabila sempurna Ramadan, tiada disurat atasnya sesuatu dosa hingga tahun yang lain. Maka jika mati ia dahulu daripada Ramadan yang lain, datang ia pada hari kiamat padahal tiada atasnya dosa, ya. Maknanya dengan sebab kita berpuasa pada tahun ini, mana ganjaran pahala puasa tu, mana Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita sehinggalah ke puasa yang akan datang. Kalau kita mati sebelum jelang puasa yang akan datang tahun depan tu, maknanya dalam keadaan kita dosa-dosa tu Allah Ta'ala ampunkan, insya-Allah, ya. Man shama, dan pada satu riwayat, man shama ramadana, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Artinya barang siapa puasa bulan Ramadan pada hal percaya ia dan iktikad dengan bahawasanya puasa itu sebenar-benar dan mengkira-kirakan pahalanya pada Allah Ta'ala, diampuni baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian, ya. Jadi puasa bulan Ramadan ni kita lakukan dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala dan dengan penuh keimanan. Maksudnya kita mengharapkan ganjaran pahala tu yang Allah Ta'ala sediakan di sisinya tu dengan penuh kepercayaan, tanpa kita ada ragu-ragu, ya. Dan kita benar-benar mengharapkan Allah Ta'ala membalas atas pahala, atas amalan puasa yang kita kerjakan. Itu yang maksudkan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, makna menghitung-hitung, mengharap-harapkan pahala, ya, daripada amalan yang kita kerjakan itu. Maka siapa yang mengerjakan puasa je dengan ada sikap yang demikian, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan mengampunkan baginya sekalian dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Allahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law azina Allahu lis-samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shama ramadana bil jannah.
Dan telah bersabda Nabi SAW, "Lau azinallahu," kalau Allah Ta'ala mengizinkan, "lis samawati wal ard," bagi sekalian petala langit ni dan bumi ini, "an tatakallama," jika Allah Ta'ala izinkan kedua-duanya tu, langit dan bumi itu berkata-kata, laqalata, nescaya mereka berdua tu akan berkata apa? "Busyra liman shama ramadhana bil jannah," khabar yang gembira bagi mereka, bagi sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan perkhabaran akan mendapat syurga, ya. Itu kalau Allah Ta'ala izinkan langit dan bumi ni berkata-kata lah, ya. Langit dan bumi ni mereka pun nak juga berkata-kata, ya. Tapi Allah Ta'ala tak izin lah. Kalau Allah izinkan, mereka pun jenuh kita dengar, ya. Tak boleh nak tidur lah kot dengar bunyi tasbih langit bumi ni. Sabbah lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang ada di langit di bumi. Macam mana kita nak boleh dengar? Allah Ta'ala sembunyikan daripada pendengaran kita, ya. Jadi Allah Ta'ala tak izinkan. Kalau Allah izinkan, kita pun jenuh dengar bunyi guruh pun kita dah, ya Allah, ya. Dah kecut dah, takut bunyi tsunami. Hari ni dekat Simpang Pulai dengar tengah hari tadi ke apa, ada bumi sudah terbelah sikit, ada gempa bumi dekat Simpang Pulai, dekat apa, dekat Cameron Highland tadi, ya. Jadi kita jaga-jagalah, doalah supaya Allah Ta'ala, ya, pelihara kita daripada segala bala bencana musibah. Tu azan. Baik, sikit lagi, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sabda Nabi SAW, jikalau izin Allah Ta'ala bagi 7 petala langit dan bumi, bahawa berkata keduanya, nescaya berkata keduanya kesukaan yang amat besar bagi orang yang puasa Ramadan dengan syurga. Maknanya langit dan bumi pun kalau boleh mereka tu diizinkan berkata-kata, mereka akan memberikan perkhabaran gembira tu, khabar berita gembira kepada orang-orang yang berpuasa bahawa mereka akan memperolehi syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital." Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula puasa itu dinding daripada api neraka, ya. Seperti apilan dinding. Apilan tu artinya perisai, ya. Bermula puasa itu dinding daripada api neraka seperti apilan dinding salah seorang kamu daripada perang. Ini macam kita ada perisai ketika kita berperang tu, kita ada perisai untuk melindungi diri kita. Maka puasa pun ibarat itulah, junnah, ya. Ya, ini seperti apilan yang menegah daripada membunuh akan dia oleh seteru di dalam perang. Dan memadalah dengan hadis ini dalil yang menunjuk atas kelebihan puasa, ya. Jadi hadis-hadis yang menyatakan tentang kelebihan puasa ni sangat banyak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "As-shaimu idza aftara sallat alaihi al-malaikah." Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang puasa apabila berbuka, yakni tak kala masuk waktunya, selawat atasnya oleh malaikat. Ini ketika orang nak buka puasa tu, Allah, malaikat-malaikat ni berselawat ke atas orang yang berpuasa tadi, yang sedang buka puasa tadi. Berselawat maksudnya apa? Mereka mendoakan rahmat dan keampunan, mendoakan keberkatan, ya. Malaikat-malaikat doa untuk orang yang berbuka puasa. Kalau orang yang berpuasa tu belum tentu lagi, ya, sebab dia, ya, doa itu memang Allah Ta'ala akan terima, tapi nak tahap keikhlasan dan tahap mutu amalan nak dibandingkan manusia dengan malaikat tu, malaikat tak pernah buat dosa. Kita ni walaupun puasa, kadang-kadang mungkin dalam puasa kita tu ada dosa, kadang-kadang kita mungkin ada lalai, ada leka, tapi malaikat-malaikat tak pernah lalai, tak pernah leka. Jadi kalau doa malaikat nak dibandingkan dengan doa kita, mana lebih makbul? Tentulah doa-doa malaikat lebih makbul, sebab malaikat-malaikat semuanya sentiasa dalam keadaan taat. Jadi kalau malaikat-malaikat mendoakan untuk orang-orang yang berpuasa ni, ya Allahu Akbar, itu maknanya akan mendapat banyak kebaikan-kebaikan, keberkatan, manfaat dan keampunan, ya. Riwayat daripada Salman daripada Nabi SAW, barang siapa
Barang siapa membuka akan orang puasa adalah baginya pahala seperti merdeka seorang sahaya dan diampunkan baginya dosanya. Maka sembah kami, ya Rasulullah, tiada sekalian kami dapat barang yang membukakan dengan dia akan orang puasa. Sabdanya, memberi Allah akan pahala ini akan orang yang membukakan orang puasa itu seteguk laban atau sebiji tamar atau sekali minum air, dan barang siapa kenyangkan orang puasa adalah baginya diampunkan dosanya dan diberi minum akan dia oleh Tuhannya daripada haud Nabi SAW, akan sebagai minum yang tiada dahaga kemudiannya hingga masuk syurga, dan adalah baginya umpama pahalanya daripada ketiadaan, kurang daripada pahalanya sesuatu. Jadi apa maksudnya? Kelebihan ni dinyatakan untuk orang yang bagi makan orang yang nak buka puasa. Itu kelebihan bagi orang yang memberi makan untuk orang yang buka puasa. Mana dia bagi makan atau pemberi minuman. Ya, sahabat berkata, kami ni bukannya semua orang mampu nak buat sedekah, nak bagi orang makan buka puasa ni. Ya, yang kalau puasa tu seorang tak apalah. Ini puasa bukannya seorang, semua umat Islam berpuasa, nak bagi makan ramai. Ya Allah, ya Rasulullah, macam mana ni? Rasulullah kata, sekurang-kurangnya walaupun dengan seteguk laban tu apa? Seteguk susu, ya, atau sebiji tamar, ya. Tak semestinya nak bagi makan 3 biji, 3 biji 7 biji ke, tak, sebiji tamar, setengah biji pun kalau dah itu yang mampunya, ya. Ataupun sekali minum air, ya. Ataupun barang siapa kenyangkan orang puasa, maka ini semua Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala, diampunkan baginya segala dosanya dan diberi minum akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti dengan minuman daripada telaga haud Nabi SAW. Yang mana kalau siapa minum air daripada telaga haud itu tak akan merasa dahaga, haus lagi sampai bila-bila, sehinggalah dimasuk ke dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Dan sunat meluaskan belanja atas ahlinya dan keluarganya pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan kita luaskan, lapangkan perbelanjaan tu, maknanya kita mewahkan perbelanjaan ke atas ahli keluarga lebih, ya, atas bulan yang lain. Maknanya berbanding dengan bulan-bulan lain kita lebih bermurah hati berbelanja untuk ahli keluarga kita, ya, dan membanyakkan bersedekah. Bukan kata untuk ahli keluarga saja, untuk orang fakir miskin juga kita belanja dengan bersedekah, ya, bagi fakir miskin. Dan barang siapa menyampaikan hajat orang Muslim pada bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan tu kita tunaikan hajat orang Islam. Mana satu orang Islam tu dia hajat, minta tolong sesuatu pekerjaan, ya, maka kita tolong, tunaikan hajat dia, ya. Maka Allah Ta'ala akan memberi ganjaran apa? Ditunaikan Allah baginya 1000 hajat, ya. Dan barang siapa berjalan dengan sedekah kepada fakir yang mempunyai iyal, yang tanggungan, maka kalau kita bersedekah pada bulan Ramadan itu, ya, mana keluar pada rumah tu berjalan nak pergi bersedekah, nak menuju kepada fakir miskin nak bersedekah tu, akan disuratkan baginya dengan tiap-tiap langkah tu 1000 kebajikan, dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan, dan diangkatkan baginya 1000 darjat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tiap-tiap suatu itu zakat, dan zakat bagi badan itu adalah puasa. Ya, zakat ni artinya apa? Zakat ni artinya penyucian daripada perkataan tazkiyah, ya. Zaki, suci, untuk menyucikan. Mana kalau kita zakat tu mana tujuan apa? Untuk menyuci harta kita, ya. Sebab harta kita ada kadang-kadang daripada sumber yang syubhat, kita tahu, ya. Jadi zakat tu tujuannya untuk menyuci harta kita. Jadi puasa ni, pada Nabi SAW kata likulli syai'in zakatun. Bagi setiap, bukan kata untuk harta aja ada zakat, bagi setiap sesuatu ada zakatnya, ada penyuciannya. Wa zakatul jasadi as-saumu, dan zakat untuk tubuh badan ni, ya, adalah puasa. Mana penyucian untuk tubuh badan ni maksudnya apa? Penyucian daripada kejahatan-kejahatan nafsu kita lah. Hawa-hawa nafsu ni, nak tundukkan hawa nafsu ni, dia mesti dengan puasa juga baru kita dapat tundukkan, ya, kejahatan-kejahatan nafsu, syahwat ni. Dan sabda Nabi SAW, bagi tiap-tiap suatu itu zakat, dan zakat bagi badan itu puasa. Dan sungguhnya sebab adalah puasa itu zakat badan,
Apa sebabnya? Kerana bahawasanya puasa itu rahsia daripada rahsia Allah Ta'ala, dan sebab bagi kurus badan. Bila dah banyak puasa, badan pun kurus lah. Yang obesiti itu dapat ditangani masalah itu dengan berpuasa, dan bertambah berkatnya, dan kebajikannya, maka menyerupai akan zakat harta, kerana bahawasanya zakat harta itu mengkurang ia akan harta. Kalau zakat harta itu dia mengkurangkan harta, dengan zakat puasa ni dia akan mengurangkan kita punya berat tubuh badan tu, pada zahirnya menambahi akan dia berkatnya. Maka demikianlah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'ahu mustajabun wa zambuhu maghfurun. Allahu akbar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadat, dan diamnya adalah tasbih, dan amalnya mudha'afun, berganda-ganda pahalanya. Amalnya berlipat kali ganda pahalanya, yakni lebih daripada adalah daripada 10 kali ganda, 10 ganda, lebih daripada 10 ganda. Dan doanya mustajab. Ini doa orang yang berpuasa itu mustajab, dan diampunkan dosanya ini pada orang puasa yang tiada mencari-cari akan puasanya. Maksudnya puasa yang terpelihara, Kalau puasa tu dia mengumpat, semayang pun tidak, tapi puasa, jadi puasa macam tu maknanya rosaklah puasa tu, tak dapatlah sepenuhnya fadilat-fadilat yang dimaksudkan ini, Jadi yang tiada mencari akan puasanya dengan umpama mengumpat-mengumpat atau dusta dan tidur orang yang puasa itu, dan jikalau daripada lalai sekalipun adalah ibadat. Maksudnya untuk orang puasa itu, kalau dia tak mampu nak buat amal, tidur je lah, itu pun akan dikira ibadat, kerana naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadat, nak bangun buat amal dia tak larat, nak baca Quran pun tak pandai, tidur je lah, senang, sambil tidur tu zikir dalam hati, Jadi walaupun dalam keadaan tidur dia tu lalai sekalipun, maknanya dia adalah dikira sebagai ibadat, kerana menolong dengan dia atas ibadat. Kerana dengan tidur itu dia akan memberi kekuatan untuk dia melaksanakan ibadat. Baik, sikit lagi. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah akhir malam daripada bulan Ramadan, menangis 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala malaikat kerana lalu Ramadan dan luput kelebihannya, sebab musibah bagi umatku. Duduk segala malaikat bagi musibah itu, sembah orang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa musibah? Sabdanya, kerana segala doa padanya mustajab, dan sedekahnya makbul, dan segala kebajikannya berganda-ganda, terlebih daripada bulan yang lain, dan siksa kuburnya terangkat. Maka apa musibah yang terlebih besar daripada ini bagi umatku? Ini apabila berlalunya bulan Ramadan, musibahlah melanda kepada umat ni. Jadi kita apabila datangnya bulan Ramadan itu, kita kena berlumba-lumba mengaut segala peluang-peluang keemasan, ganjaran yang berlipat kali ganda, doa yang dimakbulkan, segala-gala kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam bulan Ramadan, hendaklah kita usaha untuk meraihkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Faedah pada kelebihan malam raya dan harinya, ini nanti kita sambung insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza astaghfirullah. Ada apa-apa nak tanya? Sikit lagi insya-Allah. Kalau ada apa-apa nak tanya lah, saya buka soalan. Kalau tak ada, kita doa insya-Allah. Ada tak apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, kita doa ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni, apa yang baik ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu daripada kelemahan saya. Semoga apa yang kita dengar ni dapat kita ambil manfaat untuk kita amalkan, Itu kebaikan-kebaikan puasa ni, kita perbanyakkan sembahyang puasa-puasa sunat, hari ni malam apa? Nisfu Syaban ke ni?
malam ni? 15 Syaban ke malam ni? Ha? Bukan oh Safar ni Safar. Bulan Safar. Ingat Syaban pula. Lupa. 15 Safar 15 Safar. 16. 17. Baik, itu dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang, insya-Allah minggu depan ya, kalau tak ada apa masalah kita akan sambung insya-Allah. Kita doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa hsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihimu salatu wassalam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب